Bismillahirrahmanirrahim. 2.4. Okey, tajuk 2.4 ini adalah organ utama dalam proses fotosintesis. Okey. So ni dah lama saya tak buat video, so a bit shaking sikit. Alright, so kita mulakan tau. Okey, dalam 2.5 ni, okey, apakah yang kita akan belajar dalam 2.5? 2.5 ni kita nak belajar mengenai proses fotosintesis. Okey, nah awak kena ingat dalam tajuk bab 2 ini kita bercerita apakah proses yang berlaku di daun. So sebelum ni kita dah bercerita, kita telah membincangkan tapi proses yang berlaku di daun ni adalah proses transpirasi. Okey, yang berlaku kat daun transpirasi. Sebelum ni kita refresh balik tau. Kita dah cerita mengenai transpirasi, kita dah cerita mengenai proses pertukaran gas. Okey, so dalam subtopik 2.4 ni kita akan bercerita, kita akan membincangkan mengenai proses fotosintesis. So kesimpulannya, di daun berlakunya 3 proses utama which is kita ada transpirasi, kita ada pertukaran gas dan kita ada fotosintesis. So hari ini kita hendak membincangkan mengenai proses fotosintesis. So ini adalah objektif yang kita akan pelajari. So kita akan pelajari kepentingan fotosintesis, penyesuaian struktur daun, and then kita akan cerita mengenai kloroplas, and then kita akan bercerita mengenai proses fotosintesis ni dipecahkan kepada 2 peringkat. Satu peringkat yang bersandarkan cahaya, satu lagi tidak bersandarkan cahaya yang kita kenali dia nanti sebagai tindak balas gelap. Kemudian persamaan kimia bagi proses fotosintesis dan membandingkan antara tindak balas gelap dan tindak balas cahaya. Okey, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis dan akhir sekali kesan perubahan keamatan cahaya, warna cahaya terhadap kadar fotosintesis. Yang ini paling menarik sekali lah. Alright, so kita teruskan. Okay, sebelum tu kita tengok intro tau. So yang ini kita akan tengok penemuan fotosintesis. So penemuan fotosintesis ni telah ditemui oleh ahli sains. Yang pertama ditemui oleh siapa? Ditemui oleh Jean-Baptiste Van Helmont. So Van Helmont ni mendapat idea bahawa tumbuhan ni mendapat makanan daripada tanah sebab lama tumbuhan tu besar. Okey. So asalnya adalah 2.3, lama-lama pokok tu akhirnya dah menjadi 77 kilo. Okey. So sekarang lepas tu teori fotosintesis ini disambung oleh siapa? Disambung oleh Joseph Priestley. Joseph Priestley ni membuat satu aktiviti yang sangat menarik tau. Satu pemerhatian sangat menarik. Pertama, dia menggunakan tikus. Satu tikus tu dia letak dalam balang yang dia terbalik kan. Satu dia letak tumbuhan, satu lagi tiada letak tumbuhan. Yang diletak dengan tumbuhan, balang yang mempunyai tumbuhan tu, okey, tikus tu hidup. Yang ini tikus ni mati. So sebab itu Priestley membuat kesimpulan bahawa tumbuhan membebaskan gas oksigen. So gas oksigen yang dibebaskan oleh tumbuhan ni diperolehi oleh tikus. Sebab tu tikus tu hidup. Okey. Now kita teruskan. Tadi kita telah mengatakan bahawa dalam objektif tu, okey, kita nak membincangkan mengenai struktur dalam daun. So kita tengok tau. Dalam struktur dalam daun ni, sebelum tu saya nak tulis persamaan. Ini adalah persamaan tak seimbang sikit tau. Bahan mentah dalam proses fotosintesis adalah gas karbon dioksida. Saya pakai warna biru lah. Gas karbon dioksida plus dengan H2O, bahan mentahnya, memerlukan tenaga cahaya matahari yang akan diserap oleh klorofil. Kemudian akan menghasilkan glukosa, oksigen dan juga air. Alright, H2O. Okay, ini persamaan tak seimbang tau. Okay, so sebenarnya kita nak bincang yang ini. Okay, macam mana tumbuhan ni boleh mendapat gas karbon dioksida, air dan juga macam mana cahaya matahari ni boleh diperangkap. So pertama dulu kita tengok dulu ke klorofil. Klorofil ni kita boleh jumpa kat mana? Klorofil ni kita boleh temui adalah dalam kloroplas. So kita tengok kat sini, kloroplas ni adalah organel-organel
yang berfungsi menolong dalam tindak balas fotosintesis. So dalamlah gambar ni, kita tengok sel-sel yang mempunyai kloroplas. So klorofil ni ada dalam kloroplas. So apakah sel-sel yang mempunyai kloroplas? Sel-sel yang mempunyai kloroplas adalah sel mesofil berspan, sel mesofil palisad, dan akhir sekali adalah sel pengawal. So kesimpulannya tiga-tiga sel ini mempunyai kloroplas. So dalam kloroplas ada klorofil. Kemudian kita dah cakap, okay, sel-sel yang menjalankan proses fotosintesis ni ada 3. So macam mana sel-sel ini memperolehi cahaya matahari? Okay, dengan cara epidermis ni sebenarnya adalah lut sinar. Epidermis atas tau ni. Ni atas. Satu ciri paling utama ia lut sinar. Apabila ia lut sinar, ia membenarkan cahaya matahari menembusinya dan sel-sel mesofil palisad ni cahaya matahari tau ni. So sel mesofil palisad, sel mesofil berspan dan juga yang ke atas lah, yang ini akan memperolehi cahaya matahari. So satu cirinya ia adalah lut sinar. Kemudian di sini gas karbon dioksida pula. Macam mana gas karbon dioksida ni diperolehi oleh sel mesofil berspan, sel mesofil palisad dan juga sel pengawal? So gas karbon dioksida ni ia akan masuk melalui mana? Gas karbon dioksida ni akan masuk melalui stoma. So ini kan gas karbon dioksida ni dia dapat so dah dapat cahaya matahari dah dapat, gas karbon dioksida dah, satu lagi adalah air. So macam mana sel-sel mesofil palisad, sel mesofil berspan dan juga sel pengawal ini mendapat molekul air? Adalah disebabkan ini kita kenali dia adalah sebagai berkas vaskular. Berkas vaskular terdiri daripada xilem dan juga phloem. So antara xilem dan phloem, manakah satu yang mengangkut air? Yang mengangkut air adalah xilem. So H2O diangkut oleh xilem. So oleh itu sel-sel ini, sel-sel yang menjalani proses fotosintesis ni mendapat molekul air. So ini adalah adaptasi struktur dalam daun yang dapat membantu proses fotosintesis boleh berlaku. Okey, so kita teruskan. Alright, ini adalah dia punya nota daripada buku teks. Now, tadi kita dah kata proses fotosintesis ni berlaku dalam sel-sel. Contohnya adalah kita contoh dekat dalam struktur daun kan. Sel-sel yang menjalankan proses fotosintesis adalah sel mesofil palisad, ni paling banyak. Sel mesofil berspan, sel pengawal. Apakah persamaan antara tiga-tiga sel? Ini tiga-tiga sel ini mempunyai kloroplas. So sekarang kita nak belajar, apakah struktur kloroplas? Apakah yang ada dalam kloroplas? Kloroplas ni terdiri daripada 3 komponen paling penting. Pertama adalah stroma, kedua adalah tilakoid, ketiga adalah granium. Apakah itu stroma? Stroma adalah bendalih. So bendalih dalam kloroplas ini kita kenali dia adalah sebagai stroma. Kemudian kita ada ceper-ceper yang leper ni yang tersusun cantik ini. Yang ini kita kenali sebagai tilakoid. Susunan-susunan tilakoid yang banyak ini kemudiannya kita kenali sebagai granium. So timbunan cakra tilakoid yang tersusun ni membentuk granium. Kenapa tersusun? Untuk meningkatkan typo tau, luas permukaan. So lebih banyak cahaya matahari tu dapat diperangkap. Okay, now tilakoid. Apa specialnya tilakoid? Tilakoid ni, dalam tilakoid ni dia ada pigmen fotosintesis tau. Okay, pigmen fotosintesis. Pigmen fotosintesis. So pigmen fotosintesis yang paling utama adalah klorofil. Tetapi ada pigmen lain sebenarnya. So antara pigmen lain, kita ada pigmen warna lain. Contohnya kita ada warna merah, kita ada warna oranye, dan juga kita ada warna hijau, kuning. Ini adalah pigmen. So macam mana kita tahu pigmen ni ada pigmen ni? Dengan macam mana kita nak tahu pigmen fotosintesis ni?
terdiri daripada pigmen selain daripada warna hijau. Setahu kita pigmen klorofil yang paling glamour adalah pigmen fotosintesis yang paling glamour sekali adalah klorofil. Tetapi dalam kloroplas ni sebenarnya dalam daun ada pigmen fotosintesis yang lain. Kita ada warna merah sebenarnya, kita ada warna oranye, kita ada warna kuning. Macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak membuktikan yang warna selain hijau ni wujud? Nah, okey. So, kita buat ada satu aktiviti yang kita panggil dia adalah sebagai kita kenali sebagai kromatografi. Kaedah kromatografi. So, kaedah kromatografi adalah teknik memisahkan pigmen fotosintesis. So, dalam pigmen fotosintesis ni kita nak kata ada warna lain selain warna hijau. So, ia akan ada warna oranye, ia ada warna kuning dan juga ia ada warna merah. So, aktiviti ni macam mana? So, kita ambil daun. Okay. Kita ambil daun. Daun tu nanti kita akan campur dia dengan organik. Pelarut organik biasanya adalah alkohol. So, alkohol dan kita tambah sikit dengan pasir. Pasir ni kita gunakan untuk memecahkan dinding sel. Kemudian, bila kita dah tumbuk ni dia tumbuk. Dengan kita letak alkohol. Ini adalah pelarut. Kemudian kita letak kertas and then warna-warna pigmen-pigmen ni akan bergerak. So, bila pigmen ni bergerak dan pigmen ni bergerak pada kadar yang berbeza. Sebab ketelarutannya berbeza. So, bila akhir eksperimen ni, aktiviti ni kita akan nampak warna selain warna hijau. So, kita ada warna merah, kita ada warna kuning dan mungkin kita akan nampak warna oranye. So, pigmen-pigmen ni sebenarnya dia ada nama khas. Contohnya macam merah. Pigmen merah dalam daun kita kenali dia sebagai antosianin. Kalau orange kita kenali sebagai kerotin. Kalau kuning kita kenali sebagai xanthophyll. So, pigmen-pigmen ini juga merangkap tenaga cahaya matahari. Tetapi pigmen klorofil adalah pigmen yang paling utama sekali. Okay, so kita teruskan. So, mekanisme proses fotosintesis ni kita boleh pecahkan kepada dua. Jadi, satu adalah tindak balas cahaya dan satu lagi adalah tindak balas gelap. So, tengok ya, kat sini ini actually adalah nota student saya. Tapi saya scan tak cantik sikit. So, proses fotosintesis ni awak ingat. Proses fotosintesis ni bahan mentah dalam proses fotosintesis adalah air karbondioksidar. Dan juga memerlukan klorofil untuk memerangkap tenaga cahaya. Okey, so permulaan proses fotosintesis ni bermula dengan tindak balas cahaya. So, dalam tindak balas cahaya, lokasi tindak balas cahaya ini berlaku, ia berlaku di tilakot. Ini adalah season 1, episod untuk siri 1. So, dalam siri 1 adalah tindak balas cahaya. Tindak balas cahaya berlaku lokasinya adalah di tilakot. So, apakah yang mula terjadi? Mula terjadi, klorofil akan menyerap tenaga cahaya. So, apakah kesan klorofil menyerap tenaga cahaya? Ia akan menguja elektron. Dan dia uja elektron tu, kalau kita kata uja tu adalah excited. Excited tu maksudnya dia melompat. So, elektron ni akan melompat, akan teruja ke aras yang tinggi. So, macam mana elektron ni boleh teruja ke aras yang tinggi? Sebab elektron ini akan diangkut melalui satu siri pengangkutan elektron. So, ini adalah poin nombor 4. So, apakah kesan apabila elektron ni teruja melalui satu siri tenaga elektron? Elektron ni nanti akan hasilkan tenaga. So, penghasilan tenaga ni akhirnya ia membantu menghasilkan ATP. So, elektron ni akan berhenti teruja apabila elektron diterima oleh NADP+. Ia adalah penerima terakhir NADP+. So, bilalah NADP+ ni telah menerima elektron, setelah itu NADP+ ini akan bergabung, saya tambah sini kan, akan bergabung dengan ion hidrogen untuk membentuk NADPH, iaitu adalah ejen penurun. Okey, mana asalnya
dari mana asalnya ion hidrogen ni? Ion hidrogen ni sebenarnya berasal adalah daripada fotolisis air. H2O akan dipecahkan menjadi dua jenis ion. Satu adalah ion hidrogen dan satu lagi adalah ion hidroksil. Okey, so sekarang ion hidrogen ni akan digunakan tadi untuk bergabung dengan NADP+, membentuk ejen penurun yang kita kenali dia sekarang, NADPH. Apakah nasib kepada OH ni? OH ni nanti, awak tengok OH ni adalah ion hidroksil. OH ni nanti akan kehilangan elektron untuk membentuk gas oksigen dan juga air H2O. So, apakah nasib kepada elektron? Elektron ni nanti akan ditarik oleh klorofil. Awak nak bayangkan klorofil ni sayang sangat dengan elektron. Walau macam mana pun elektron tu teruja ke aras yang sangat tinggi, nanti klorofil tu akan tarik balik elektron. Melalui apa? Melalui fotolisis air. So, fotolisis air ni selain menghasilkan dua jenis ion, ion hidrogen dan ion hidroksida, fungsi fotolisis air ini akan dapat membantu klorofil menarik elektron. Okey, so ini tadi kan, ini adalah explanation untuk this one. So, sekarang kita tengok dekat sini. Di sini ada dua komponen yang paling penting terhasil. Pertama adalah NADPH, kedua adalah ATP, hasilkan tenaga which is ATP. ATP dengan NADPH ni akan digunakan dalam siri seterusnya, which is siri seterusnya adalah tindak balas gelap. So kita masuk season kedua pula. Okay. So yang kedua pula, siri kedua ini pula kita kenali sebagai tindak balas gelap. Dan tindak balas gelap ni berlaku di mana? Ia berlaku di stroma. So apakah yang berlaku dalam tindak balas gelap? Tindak balas gelap ini, gas karbon dioksida akan diikat dengan sebatian organik karbon 5. Sebatian organik karbon 5 ni membentuk sebatian organik karbon 6. Kemudian sebatian organik karbon 6 ini akan diturunkan oleh NADPH dan juga ATP untuk membentuk glukosa. Glukosa ni nanti akan mengalami kondensasi, membentuk kanji. Kanji inilah akan disimpan dalam stroma. So, kesimpulannya, persamaan proses fotosintesis ini sebenarnya adalah gabungan daripada tindak balas gelap dan juga tindak balas cahaya. Contoh, macam air. Air digunakan dalam tindak balas cahaya. So, ia memerlukan tenaga cahaya matahari dan klorofil. So, yang ini adalah dalam tindak balas cahaya. So, tindak balas cahaya akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan gas oksigen dan juga air. Ini adalah hasil daripada tindak balas cahaya. Kemudian tindak balas gelap. Tindak balas gelap ni pula apakah yang berlaku dalam tindak balas gelap? Dalam tindak balas gelap, gas karbon dioksida ni tadi akan digunakan untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan glukosa. Macam mana boleh terhasil glukosa? Apabila nanti ia bergabung dengan ejen penurun yang kita kenali sebagai NADPH dan juga ATP. So, kesimpulannya, tindak balas fotosintesis boleh dipecahkan kepada dua. Pertama adalah tindak balas cahaya yang berlaku di tilakoid, ia memerlukan cahaya. Kedua adalah tindak balas gelap, ia berlaku di stroma. Tindak balas gelap ni bukannya bermaksud berlaku pada waktu malam. Tindak balas gelap ini bermaksud ia tidak memerlukan cahaya matahari. Cahaya matahari.
So, ini adalah dia punya persamaan seimbang untuk proses fotosintesis. Akhirnya, ia memerlukan 12 molekul air, 6 molekul karbon. Okey, kemudian akan menghasilkan 1 molekul glukosa, 6 molekul oksigen dan juga 6 molekul air. Alright. So, kita teruskan. Okey, yang ini saya naik ke atas sedikit tau. So, kalaulah kat sini kesan perubahan keamatan cahaya, warna cahaya terhadap kadar fotosintesis. Okey, apakah warna cahaya? So, senang kata cahaya matahari, senang kata matahari, awak ingat tau, matahari ni, cahaya ni sebenarnya terdiri daripada 7 warna. Matahari ni terdiri daripada 7 warna. So, kita ada, dia mula dengan, ingat tak yang Michael Jackson kena halau balik India Utara. So, kita nak kata kat sini, warna-warna dia adalah terdiri daripada warna merah, jingga, Michael Jackson kena halau balik India Utara. Kuning, okey, kita ada kuning, hijau, biru, indigo dan juga ungu. Dan setiap warna ini, ia mempunyai panjang gelombang yang berbeza. So, daripada sini, kalaulah awak nampak, warna merah ini, awak tengok dari sini tau. Warna merah mempunyai frekuensi yang rendah. Merah ni mempunyai frekuensi yang rendah. Frekuensi adalah rendah. Saya tukar warna merah. Frekuensinya adalah rendah. Tapi panjang gelombang adalah tinggi. Kalau kita tengok warna semakin dia berada di atas, contohnya saya ambil biru. Biru ni terbalik pula. Ia mempunyai frekuensi yang tinggi, tetapi panjang gelombang adalah rendah. So, tengok kat sini kan. Mengapakah daun berklorofil kerana berwarna hijau? Kerana kebanyakan warna biru dan merah akan diserap. Yang hijau ni pantul. So, hijau ni dipantul. So, kita nampak warna hijau. So, katakanlah ini adalah satu yang menarik. Katakanlah kita ada bela ikan dekat dalam akuarium kan. Dalam akuarium tu ada tumbuhan. Awak rasa warna cahaya yang apa yang sesuai? Cahaya warna apa yang sesuai? Katakanlah cahaya warna merah. Tengok di sini, cahaya warna merah dan biru biasanya digunakan dalam proses fotosintesis. Tetapi mana satukah yang lebih baik antara merah dan biru? Warna biru adalah lebih baik. Kenapa? Sebab warna biru mempunyai penembusan yang lebih elok berbanding warna merah. So, kesimpulannya, kita ada 7 colour tadi kan? Kita ada 7 colour yang kita ada Michael Jackson kena halau balik India Utara tu tadi kan? Antara colour warna-warna ini semua, warna cahaya ni yang paling bagus warna apa untuk tumbuhan aquatik adalah warna biru. Kenapa? Sebab warna biru mempunyai penembusan yang lebih bagus di dalam air. So, senang kata cahaya kita sebenarnya warna putih. Tapi kalau kita pecahkan ia ada 7 colour. 7 spektrum kan? 7 colour. So, ia terdiri daripada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan juga ungu. So, untuk aktiviti ni, mana satu yang bagus? Yang bagus adalah warna biru. Sebab penembusannya adalah lebih bagus. Penembusan. Okey, so ini adalah satu info yang baru untuk kita kan. Alright. So, seterusnya, lupa. Now, perbezaan antara tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. So, perbandingan antara tindak balas cahaya dan tindak balas gelap apakah persamaan dulu? Kita tengok persamaan antara tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Okey. Nah, persamaan antara tindak balas cahaya dan tindak balas gelap, kedua-dua tindak balas gelap dan cahaya ia dimangkin oleh enzim dan berlaku di kloroplas. So, apakah perbezaan? Perbezaan adalah lokasi. Kalau tindak balas cahaya, ia berlaku di tilakot. Kalau tindak balas gelap, ia berlaku di stroma. So, kita tengok dekat sini, yang mana satukah yang berlakunya proses fotolisis air? So, cahaya berlakunya fotolisis air.
Kalau tindak balas gelap, tidak berlakunya fotolisis air. Apakah bahan mentah? Kalaulah fotolisis, bahan mentah, of course lah sini adalah air, sini gas karbon dioksida. So hasil tindak balas cahaya menghasilkan oksigen dan juga air, manakala tindak balas gelap menghasilkan glukosa dan juga air. Tapi tadi kita nampak glukosa kan. Now, mana satukah yang menghasilkan ATP dengan NADPH? So tindak balas cahaya menghasilkan ATP dengan NADPH. Tetapi tindak balas gelap menggunakan ATP dan NADPH. Kesimpulannya, ATP, NADPH dihasilkan dalam tindak balas cahaya untuk digunakan dalam tindak balas gelap. So dalam tajuk ini kita belajar pasal, kesimpulannya tadi, dalam tajuk ini kita belajar tindak balas fotosintesis terbahagi kepada dua. Kita ada tindak balas cahaya dan tindak balas gelap. Dan dalamlah tindak balas proses fotosintesis ini, ia memerlukan tenaga cahaya. So awak ingat tenaga cahaya ni kita boleh pecahkan kepada 7 spektrum. So spektrum warna yang paling bagus sekali adalah warna apa? Warna cahaya paling bagus warna apa? Warna merah dan juga biru. Tetapi untuk tumbuhan akuatik yang ada dalam akuarium, mana satukah warna cahaya yang paling bagus? Warna cahaya paling bagus adalah biru. Kenapa? Ia mempunyai penembusan dalam air paling bagus. Penembusan dalam air paling bagus. Okay. So awak ingat dalam tajuk ni equation ni je. Ini adalah benda wajib ingat. Okay, so itu adalah kesimpulan dalam proses fotosintesis. Okay, now rumah hijau, model rumah hijau. So model rumah hijau ni ada dalam video part 2 tau. Okay, apakah itu model rumah hijau sebenarnya? Model rumah hijau ni adalah satu kawasan untuk kita menanam pokok, untuk kita memelihara pokok dalam persekitaran yang terkawal. Nak bayangkan kat luar tu musim sejuk, katakanlah sejuk, tapi kita boleh tanam pokok. So ini adalah rumah hijau. Rumah hijau ni kita boleh buat. Nampak tak ni? Ini adalah rumah hijau ni. Ini rumah hijau ni kita apa yang kita kawal? Yang kita kawal di sini adalah suhu, dan juga kita boleh kawal di sini adalah keamatan cahaya. Suhu, kelembapan, keamatan cahaya. Okay, so ini rumah hijau, dan biasanya model rumah hijau ni adalah panas. Kenapa panas? Sebab kita nak bayangkan kalau ada cahaya matahari masuk, cahaya matahari tu terperangkap. So di situ kita nak bayangkan model rumah hijau ni adalah satu model untuk kita boleh tanam tumbuhan dengan faktor-faktor fotosintesis tu yang kita boleh kawal. Dan kita akan tengok dalam part tu, faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ni kita ada 3. Kita ada keamatan cahaya, kepekatan gas karbon dioksida dan juga suhu. So awak boleh tengok video kedua untuk tajuk fotosintesis ini. So itu sahaja. Saya minta maaf atas segala salah dan silap. Thank you.